Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama-sama kami di bernama Radio Stesen Berita Bisnes anda. Dan untuk rentas kemanusiaan MVM hari ini merupakan platform yang menghubungkan antara Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia atau Muslim Volunteer Malaysia MVM dengan rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, dalam isu kemanusiaan dan aktiviti kesukarelawan. Program ini akan bincangkan isu semasa kemanusiaan ataupun kesukarelawanan, khususnya dari perspektif MVM sendiri sebagai NGO anak muda, dan fokus perbincangan RK17 adalah mengenai pelaksanaan ibadah korban serta perayaan Hari Raya Aidiladha dengan norma baharu di Malaysia, Sudan dan Kemboja, serta misi bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh MVM. Dan untuk hari ini kita bincangkan topik korban 3 negara menerusi program rentas kemanusiaan MVM. Kita bersama-sama 2 orang panel hari ini. Kita ada Ustaz Muhammad Hasbullah bin Mak Najib yang merupakan Ketua Pegawai Operasi MVM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita juga ada Encik Imran bin Abdul Muin, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kepada Mak Radio. Ya, Terima kasih kerana bersama-sama kami. Hari ini kita bincang tentang korban 3 negara. Mungkinlah terlebih awal dan minta Ustaz Hasbullah sendiri untuk kongsikan apakah ibadah korban dan mengapa sebenarnya umat Islam perlu menjalankan ibadah korban. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la amma ba'd. Baik. Ibadah korban ni dia telah bermula sebenarnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu dah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quranul Karim, alaihim naba abna adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar, hingga akhir ayat. Dalam kisah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang anak Nabi Adam ini disyariatkan untuk buat korban. Iaitulah dalam kisah yang masyhur kita dengar, seorang nama Habil dan seorang nama Qabil. Habil ni dia ada ternakan dan Qabil ini dia ada tanaman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nakkan korban ni adalah yang terbaik. Maksudnya dari ternakan adalah ternakan yang terbaik, dari tanaman adalah tanaman yang terbaik. Kemudian Allah SWT sebut qala, seorang daripadanya diterima dan seorang lagi walam yutaqabbal minal akhar, seorang diterima korbannya, seorang tidak diterima, iaitu Qabil, kerana dia mengkorbankan tanaman yang sudah tak elok. Sedangkan Habil mengorbankan ternakan kibash dia yang paling cantik sekali. Kemudian disebabkan oleh satu korban diterima, satu korban tidak diterima, dia sebut tentang qala la aqtulannak, yang tidak diterima ni kata dia nak membunuh Habil yang diterima ni tadi. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasati yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Habil ni tadi, walaupun abang dia tadi cuba untuk membunuh dia, dia kata aku tak akan angkat tanganku untuk bunuh kau kerana aku takut pada Allah SWT. Baik, ini kisah korban yang pertama. Kemudian kisah korban yang kedua adalah yang masyhur, adalah kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, kita tahu antara Nabi yang diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berat. Daripada dia muda kena capak dalam api, kena hijrah sampai ke Mekah, meninggalkan isteri dekat tempat yang tidak ada tanaman yang kering kontang. Kemudian bila anak dia besar, Allah SWT wahyukan kepada Nabi Ibrahim AS, inni ara fil manam anni azbahuk. Dalam mimpi Nabi Ibrahim ni nampak dia, kerana mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Kita mimpi jangan buat perangai pula, mimpi sembelih anak tiba-tiba kita anak kita, tak. Mimpi Nabi Ibrahim adalah wahyu. Dia nampak dalam mimpi dia Allah Ta'ala wahyukan bahawa dia kena sembelih anak dia sebagai korban, Nabi Ismail. Dah lah nak dapat anak susah, dah selalu, ialah Nabi Ibrahim selalu keluar daripada kawasan, tiba-tiba balik dapat wahyu nak kena sembelih anak. Dia nampak. Kemudian dia kata pada ayah dia, anni azbahu, aku kena sembelih kau. Anaknya Nabi Ismail AS jawab apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau dah tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakanlah. Dan nescaya engkau akan dapati aku termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Tetapi Allah SWT menggantikan akhirnya anaknya Nabi Ismail tu dengan kibash. Ada setengah riwayat yang menyebut kibash ni adalah kibash yang diterima anak Nabi Adam tadi, yang diangkat ke langit kemudian diturunkan semula ketika Nabi Ismail AS. Baik,
Ini adalah kisah tentang bagaimana ibadah korban ini. Maka daripada syariat daripada Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, dibawa juga ke syariat di zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk laksanakan korban. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kautsar, yang ramai di antara kita pasti hafal kerana surah paling pendek tu sembahyang kan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu dan laksanakanlah sembelihan korban, wanhar. Allah Taala suruh kat situ. Baik, dekat sini antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk laksana korban adalah salah satunya adalah untuk takarrub, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sayang pada sesuatu ataupun seseorang, kita biasa akan berkorban untuk seseorang itu. Apa sahaja. Apa sahaja. Contoh macam kita ada keluarga kan. Kita ada keluarga yang perlu kita tanggung. Maka kadang-kadang seorang suami sanggup buat 3-4 kerja. Kadang-kadang sampai sanggup tinggalkan anak isteri berbulan-bulan kerja di overseas dan sebagainya. Berkorban kerana ada orang yang dia sayang. Begitu juga orang yang bercinta lebih dah lagi kan. Macam-macam kan benda kan. Jadi maka kita ni bila kita kata cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sesuatu yang kita kena korbankan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah minta yang berat-berat, tidaklah macam Nabi Ibrahim AS kena suruh sembelih anak dia. Kita tak adalah tiba-tiba Allah Taala kata ada 5 orang anak kena sembelih seorang. Tak ada macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ambil sebahagian sahaja, dan itu pun ikut kemampuan kita untuk menunjukkan rasa syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni Allah Ta'ala beri banyak rezeki pada kita kan. Dan dalam banyak-banyak rezeki ni, apatah kiranya kalau sedikit sahaja daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri, kita gunakan untuk kita korbankan sebagai tanda kita syukur pada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi. Tapi Ustaz izinkan saya mencelah, biasanya kita ni rasa tak cukup dengan apa yang kita ada. Betul. Dia sebenarnya memang itu fitrah manusia. Kerana Nabi SAW pernah sebut, kalau seorang tu diberi dengan satu gunung emas, dia bukan satu cawan ke apa, satu gunung emas, nescaya dia akan minta gunung yang kedua, gunung yang ketiga, dan dia akan tak akan pernah rasa cukup sehingga tanah menyumbat mulut dia. Maksudnya dalam kubur baru dia akan rasa cukup. Okey, itu dia serba sedikit berkaitan dengan ibadah korban dan mengapa umat Islam perlu menjalankan ibadah korbannya, Ustaz. Okey, terima kasih atas pencerahan itu. Baik, dan kita nak beralih kepada Encik Imran sendiri, sebab kita tahu dengan norma baharu, kebiasaan baru ataupun kelaziman baharu sekarang ini, bagaimana pendekatan yang diambil oleh MVM untuk melaksanakan ibadah korban? Bismillahirrahmanirrahim. So untuk tahun ni di MVM sendiri, kami akan membuat ibadah korban di 3 negara. Walaupun kita sekarang kita dalam keadaan pandemik disebabkan COVID-19, dan juga di Malaysia masih lagi dalam perintah PKPP. Jadi ibadah korban ni bila dilihat, dia tidak ada masalah untuk dilaksanakan, tetapi mesti mengikut SOP lah. Mana SOP yang ditetapkan oleh tempat. Okay, contohnya pada tahun ni kami akan melakukan ibadah korban di 3 negara. Okay, negara pertama adalah negara kita sendiri di Malaysia, kemudian di Sudan dan juga di Kemboja. Baik, untuk di Malaysia sepertinya kita akan membuat ibadah korban di kampung dia ada di daerah Bintulu dan juga di daerah Miri, iaitu di kawasan pedalaman Sarawak. Jadi di sana kita akan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak lah. So antara SOP yang ditetapkan adalah penyembelihan tidak boleh dilakukan lebih daripada 10 orang untuk seekor lembu. Jadi dan kemudian SOP standard yang kita lakukan seperti biasalah, kita akan cek suhu badan dan juga pastinya yang tukang menyembelih itu tidak akan bergejala daripada penyakit ataupun demam pun akan diperiksa dari segi suhu badan dan sebagainya lah. Macam biasa, macam sekarang lah kan, nak masuk mana-mana pun sama juga. Sama juga akan dilakukan untuk ni. Cuma kalau dilakukan di Selangor, yang tukang penyembelihan lembu akan perlu pergi ke pejabat kesihatan untuk mereka cek dulu adakah mereka ni bergejala. Maknanya mereka akan melakukan ujian saringan untuk lihat adakah mereka ni sihat untuk melakukan penyembelihan lembu lah. Okey. Untuk di Kemboja pula, kita akan bekerjasama dengan rakan kerjasama, iaitu
Global Peace Malaysia dan juga rakan NGO di sana. Jadi segala urusan penyembelihan kita akan menyerahkan kepada mereka lah untuk mereka lakukan penyembelihan. GPM GPM. Dan juga ada satu NGO di sana lah, NGO lokal di sana. Dan juga untuk di Sudan kita akan bekerjasama dengan Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan. So untuk urusan penyembelihan juga mereka akan lakukan di sana dan juga mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Sudan lah. Begitu. Okey. Itu saja. Okey. Tapi saya tahu juga kalau untuk tahun ini Malaysia, Sudan, Kemboja. Kalau yang sebelum-sebelum ini memang negara ini juga ke ataupun ada negara lain yang dijalankan untuk ibadah korban ni? Okey, kalau yang sebelum-sebelum ni di Malaysia memang menjadi kuota wajib lah. So kalau ikutkan tahun 2018 misalnya kita lakukan korban di beberapa buah masjid sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, iaitu di Bangi, di Shah Alam. Dan pada tahun lepas kita buat di kawasan pedalaman Sabah, iaitu di daerah Kundasang. Maka tahun ni kita pilih untuk kawasan pedalaman di Sarawak pula. Kenapa pedalaman Sarawak yang dipilih? Sebab apanya kita memilih kawasan pedalaman, antaranya adalah kawasan pedalaman ni mereka kadang-kadang ni nak mendapatkan orang kata di kawasan tu memang kawasan yang rural area lah, very rural, yang perlu kita naik 4-wheel beberapa jam gitu, sampai 7-8 jam. Sana ada kawasan yang memang susah mereka nak dapat lembu ni. Satunya, keduanya mereka adalah kawasan mu'allaf. Yang ialah mungkin di antara mereka ada surau, tapi nak dapatkan seekor lembu pun susah lah. Antara mereka tu nak jadikan satu bahagian, sebab lembu di Malaysia pun agak mahal. Satu bahagian kita dekat 700, ada cecah 800 kalau lembu yang besar. Tahun ni 800 setengah kan. Jadinya kalau kita buat korban di situ, mereka sangat seronok kerana akhirnya dapat juga dekat tempat mereka ni buat laksanakan ibadah korban macam dekat tempat-tempat lain. Dan mereka sangat hargai. Sebab saya pernah buat di salah satu kawasan pedalaman di Sabah juga. Mereka ni punya seronok tu, mereka sangat hargai, sanggup datang dari jauh, naik sampan apa semua nak dapatkan daging tu. Kita ni kalau dekat kita, ialah kawasan Lembah Kelang ni mewah kan. Kadang kita tak ambil pun. Dekat rumah saya kadang-kadang balik-balik ada gantung kat grill 2 kilo kadang-kadang kan, orang ni ambil kan. Pun itu pun menu daging kita sampai sebulan ni memang makan daging je lah hari-hari kan. Sampai kena gaut. Tapi di sana mereka ni seronok bila dapat, sebab benda ni benda yang susah lah untuk mereka dapati kan, sebagai mu'allaf, kawasan kampung mu'allaf. Okey, rupanya masih ada lagi kelompok kawasan yang memang sukar untuk mendapatkan daging dan sebagainya. Betul, kan? masih ada lagi, banyak lagi sebenarnya. Macam mana kenal pasti kawasan tu? Ada dapat maklumat daripada siapa sebenarnya? Okey, untuk 2 tahun, maknanya untuk tahun lepas dan untuk tahun ni kita bekerjasama dengan Yadim. Kita bersama dengan Yadim. So untuk maklumat mengenai kampung, penduduk kampung, bilangan penduduk kampung dan orang kata tahap macam Ustaz kata tadi, kawasan itu tersebut banyak mu'allaf. So dan orang-orang yang susah pun ramai di sana. So dari segi maklumat kita dapatkan daripada Yadim sendiri, dan Yadim yang akan memberi cadangan kepada kita untuk melakukan ibadah korban di kawasan tersebut. Okey, mungkin boleh perincikan kalau di Sudan, Kemboja pula bagaimana keadaan mereka? Okey, kalau untuk di Sudan ni kita tahu memang Sudan ni mereka dibelenggu dengan masalah kedaifan, masalah kebuluran yang tinggi. Jadi inisiatif Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan ni, mereka sendiri yang duduk di Sudan dan mereka tahu bagaimana situasi keadaan orang yang kebulu, orang yang tidak dapat makan. Jadi salah satunya MVM berpaksikan dengan Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh UNICEF. Jadi kita mensasarkan dan objektif utama kita lah untuk zero hunger, iaitu kalau bolehnya orang kata tak ada lagi masalah kebuluran. Walaupun benda tu tidak boleh diselesaikan secara total, tapi setidak-tidaknya dapatlah dikurangkan sedikit sebanyak. Begitu juga dengan Kemboja. Kemboja juga menghadapi dengan masalah ekonomi, masalah mereka untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang untuk mereka menampung kehidupan mereka. Dan juga sama juga seperti Sudan, mereka juga mengalami masalah yang kemiskinan yang dahsyat lah sebenarnya. Walaupun kita dengar banyak NGO buat kat Kemboja, tapi kita kena ingat sebenarnya tak cukup. Betul. Sebabnya umat Islam sana agak ramai dan mereka ada kampung-kampung yang agak jauh kan. Mungkin satu NGO buat di kawasan yang lain, satu buat di kawasan lain, dan kami buat kawasan lain. Okey, dan macam apa yang akan dilaksanakan oleh MVM ni, dapat bantu berapa ramai sebenarnya?
untuk laksanakan ibadah korban ni? Okay, so which is untuk Kali inilah sasarannya. Kali ini untuk sasaran, kalau lembu, bilangan ekor lembunya untuk Sudan kita akan target 30 ekor lembu. Dan juga untuk di Kemboja kita akan target juga 30 ekor. Tapi di bahagian Sarawak tadi, di kawasan pedalaman tersebut hanya 5 ekor. Mengikut kapasiti penduduk di sana lah. Ya. Okey, baiklah, bagi anda baru saja bersama-sama kami, sekarang ini kita langsungkan program Rentas Kemanusiaan MVM. Kita juga langsungkan secara live FB di Bernama Radio. Ketika ini kita bincangkan tentang korban 3 negara bersama-sama 2 orang panel. Hari ini kita ada Ustaz Muhammad Hasbullah bin Mat Najib, Ketua Pegawai Operasi MVM, dan Encik Imran bin Abdul Muin, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Okey, selain daripada berkorban, MVM juga menyediakan satu platform yang membolehkan orang ramai untuk sedekah korban. Betul, jadi boleh terangkan ada apa itu sedekah korban, Ustaz Hasbullah? Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah korban ni kita kena faham bahawa dia bukanlah seperti kita beli satu bahagian korban. Dia sedekah korban ni bermaksud ada orang yang dia nak terlibat dengan korban tapi mungkin dia kurang mampu kerana kekangan ekonomi. Lebih-lebih lagi PKP ni ramai yang ada yang dibuang kerja, bisnes yang tidak berapa menjadi dan sebagainya. Tapi kita buka peluang untuk dia bersedekah korban. Sedekah korban ni dia terpulang dia untuk dia beri berapa. Dan duit yang kita ambil daripada sedekah korban ni akan digunakan untuk beli barangan asas kepada asnaf-asnaf ataupun fakir miskin yang berada di kawasan-kawasan yang kita laksanakan korban, terutama di kawasan Miri Sarawak dan Bintulu, kawasan kampung tersebut. Kerana kalau kita kena faham, mereka ni bukan macam kita. Kita kalau dapat daging dalam freezer kita cukup semua. Beras kita cukup, peti kita punya segala untuk masak daging tu ada. Lebih-lebih kadang-kadang. Lebih-lebih kadang-kadang. Segala benda ada. Betul, tapi mereka ni kadang-kadang mereka dapat daging tapi tak tahu nak buat apa. Beras tak ada, dapur gas tak ada. Saya pernah buat program di kawasan pedalaman Sabah. Lepas kita agihkan daging korban, petang tu kita round di kawasan-kawasan rumah ni lah. Rumah-rumah yang kita nak sebut pun kadang saiz 10x10, duduk dekat dalam kawasan ledang getah. Kita tengok kat rumah dia, daging tu masih letak dalam plastik. Saya tanya kenapa tak ni? Dia kata nak masak tapi gas tak ada. So nak beli gas pun tak berapa ada duit. Sebab apa? Sebab mereka ni getah, dan waktu tu getah nak dapat 1 kilo getah terpaksa potong lebih kurang 10 pokok. 10 pokok dapat 1 kilo getah, 1 kilo getah pun dapat RM2. Dan kalau waktu tu mereka duduk di kawasan sungai, kalau air cetek mereka tak boleh nak jual getah tersebut kerana bot mereka tak sampai. So kehidupan macam ni kita perlu bantu mereka. Dengan sedekah korban ni kita akan mungkin bantu mereka yang tak ada gas, kita boleh belikan gas. Yang tak ada beras untuk masak makan dengan nasi, kita belikan beras, keperluan minyak dan sebagainya. Jadi daging korban tu dapat dimanfaatkan, mereka dapat makan bersama ahli keluarga dan sebagainya. Ni benda yang mungkin dekat kita nampak macam ada ke? Tapi kalau kita pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, ini adalah benda normal, biasa untuk mereka. Ini realiti kehidupan. Ini realiti kehidupan mereka, betul. Okey. Dan berapa lama sebenarnya disediakan platform ini, sedekah korban ni, ataupun ini merupakan kali pertama? Sebelum ni memang setiap kali kempen korban akan dibuka, kita akan buka sekali untuk kempen sedekah korban ni. So dia jadi satu kebiasaan daripada kami untuk kita, macam Ustaz kata tadi, kita membantu bukan hanya sekadar memberi daging korban tu saja, tapi dalam masa sama untuk memberi peluang dekat orang ramai untuk memberi sedekah untuk kita beli barang-barang yang melengkapkan lagi menu daging tu. Betul. Ya. Dah berapa lama sebenarnya usaha sebegini dilakukan oleh MVM? Lebih kurang 4-5 tahun sejak MVM ditubuhkan. Memang ni antara kaedah yang kita gunakan lah, berdasarkan keperluan, berdasarkan assessment, kita tengok lokasi bagaimana, memang ni keperluannya untuk kita laksanakan. Ataupun tak juga mesti di kawasan pedalaman. Macam sebelum ni 2018 kita pernah buat di kawasan-kawasan yang kita panggil miskin bandar lah, di kawasan KL ni kan. Pun juga terdapat macam tu. Sebab kita tahu di kawasan-kawasan seperti flat-flat, PPR dan sebagainya, mereka ni pun memang kategori asnaf lah kebanyakannya. Rumah pun kadang-kadang dibayar oleh zakat, dan mereka ni bila dia dapat kes-kes lebih kurang macam Sarawak tu jugalah. Ada daging kadang tak ada peti sejuk, ada daging kadang tak ada beras, tak lengkap. Jadi benda-benda ni bila kita bagi daging dan kita bagi sekampit beras, kita bagi minyak masak sekali, mereka seronok lah, dan benda ni mereka boleh, mungkin inilah setahun sekali mereka boleh makan nasi dengan daging kan. Kita tak tahu, beza dengan kita, anytime boleh makan macam tu. Itulah. So sedekah korban ni melengkapkan ibadah korban yang kita buat ni lah, menggembirakan hati mereka.
Dan setakat ini bagaimana dengan respon maklum balas daripada mereka yang sama-sama menyumbang untuk sedekah korban ni? Kalau untuk tahun yang sebelumnya lah. Okey, tahun-tahun sebelum ni kebiasaannya memang alhamdulillah sambutannya untuk sedekah korban tu akan penuh lah. Kebiasaannya akan Mencapai lah kita punya target. mencapai target tu. Dan juga kalau untuk bilangan lembu tu pun alhamdulillah katanya lebih daripada kepada separuh tu alhamdulillah akan dapatlah bahagian yang dibeli lah. Betul. Okey, itu sebenarnya antara perkara yang mungkin kita tak nampak pada masa kasar kan, tapi bila kita dapat maklumat, contoh macam MVM sendiri dapat maklumat, dapatlah meringankan beban mereka. Kan. Mungkin hari ini kita rasa kita macam susah lah kan. Tapi dalam susah pun kita boleh berbelanja macam-macam. Betul. Rupa-rupanya ada lagi sebenarnya insan yang mungkinlah tak dapat menikmati dari segi keselesaan. Perkara asas pun mereka masih lagi kekurangan. Itu dibantu. Betul kadang saya pun selalu ikut ke dalam lembaga zakat buat assessment, kita ikut sekali ataupun kita pun sendiri buat assessment di kawasan-kawasan terutama kawasan-kawasan PPR, kawasan-kawasan yang kita tahu ramai orang yang susah di sana. Kita ada jumlah bantuan yang target yang kita berikan berdasarkan jumlah bantuan yang disedekahkan pada kita. So limited, mungkin kita boleh bantu 20 keluarga, 15 keluarga, macam tu saja bajet yang kita ada. So kita nak kena assess tu. Kalau kita dengar kisah daripada kita cerita tu, macam semua kita nak bantu. Kerana bagi kita semua tu memang susah pun. Kan kadang-kadang pendapatan 500-600, tapi kita terpaksa pilih yang paling susah. Dalam banyak-banyak tu yang kadang-kadang dia Allah SWT uji mereka ni, kadang-kadang mereka bukan diuji dengan satu kesusahan, diuji dengan kalau orang negeri sebenarnya sebut bertingkat-tingkat kan. Okey, saya nak Ustaz ceritakan pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan. Macam benda tu sampai hari ni Ustaz ingat nak bantu kan, tapi masih ramai lagi sebenarnya yang memerlukan, tapi itulah saja yang terdaya untuk waktu itu. Betul. Apa kisahnya? Antara kisahnya adalah ni kisah-kisah yang common kita dengar. Kadang kita dapat maklumat daripada mungkin ketua blok dan sebagainya, ada satu anak yang sakit OKU ataupun sebagainya kat satu rumah flat, dan kita tahu rumah PPR ni saiz dia kecil. Bila kita sampai, terkejutnya kita tengok ramainya orang duduk dalam rumah ni. Rupanya tiba-tiba yang sakit tu dalam bilik lah yang kita nak bantu tu. Rupanya ada seorang lain yang kadang rumah kena halau, adik-beradik lain duduk sekali, ada yang tiba-tiba dalam rumah tersebut ada juga anak dia yang kena cerai, bawa dengan keluarga duduk situ. So bayangkan rumah yang saiz macam tu duduk 3 keluarga. So kita akan so tak pelik lah kadang-kadang anak-anak mereka terlibat dengan masalah sosial kerana rumah sangat tak kondusif, tak selesa untuk duduk dalam rumah. So mereka akan keluar duduk bergaul dengan tempat-tempat dengan kawan-kawan yang tak berapa ni, akhirnya terlibat dengan juvana. Satu. Kadang-kadang kedua, kita dapat cerita tentang ada pakcik-makcik yang asnaf orang tua kat sini, tak ada pendapatan. So kita datang lah. Kita datang tempat ada cucu pula ni, cucu daripada mana? Cucu ni mak ayah bercerai, lepas tu tinggalkan anak dekat situ. So pakcik ni pun tak ada pendapatan, ada kena buat rawatan dekat hospital, rumah pun baitul mal bayar. Dia pun dapat duit adalah dalam daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, campur zakat dan sebagainya, adalah mungkin dapat dalam 400-500 macam tu. So kita bayangkan hidup di Lembah Kelang dengan ada tanggungan budak-budak kecil 3-4 orang, dengan pakcik tu sendiri sakit dengan 400-500. So kita bayangkan macam mana boleh survive, macam mana boleh survive. Tu kes-kes yang kita common, kita akan nampak. So kalau setakat dia ada suami dia baru kena buang kerja, isteri dia baru mungkin tak boleh berniaga, itu biasa. Itu biasalah. Itu kira macam satu tingkat sila kesusahan dia. Ada yang kita datang waktu siang, kita nampak ada seorang anak dia sihat lelaki. Cakap kenapa anak dia ni tak kerja? Rupanya pakcik-makcik ni dah lah uzur, terpaksa jaga anak ni mental rupanya. So macam-macam masalah, rumah jadi kotor. Kita pun nak cerita pun, kalau saya nak cerita kat sini, kena buat satu episod lain lah khas. Macam bersamamu, kita kena cerita satu persatu kes yang dihadapi oleh masyarakat. So inilah realiti. Kita mungkin tak tahu benda ni, sebab saya pernah ceramah dekat sekolah. So bila kita cerita ada budak-budak sekolah yang tanya, betul ke ada benda macam ni kat KL? Ya, ada sebab ke? kita tak pernah terfikir benda tu ada. Betul kan? Sebab kita mungkin duduk dalam ruang lingkup kawan-kawan kita semua makan cukup, jiran kita semua okey. Tapi kalau kita masuk in the zone tu, kita macam ada orang yang memang macam ni. Seperti mana kita cerita dekat mereka, ada orang yang pendapatan RM10,000, RM20,000, RM30,000 sebulan. Dia kata ada ke orang pendapatan macam tu? Bagi dia benda tu tak logik, sebab mereka pendapatan sebulan 600, 700 kan, paling banyak pun mungkin 1,000, 1,500 macam tu.
bila dia dengar ada orang kaya macam tu, dia kata macam ada ke? Dan kita pula bila cerita macam tu dekat cerita kat geng-geng kita, dia rasa ada ke orang susah macam tu. So sebab itulah kalau nak merasai benda-benda macam ni, boleh join Muslim Volunteer Malaysia. Turun ke lapangan, kita akan tengok segi depan mata kita bagaimana realiti kehidupan masyarakat, terutama miskin bandar di Lembah Kelang ni. Adakah kisah realiti kehidupan masyarakat yang tinggal di bandar juga kan, miskin bandar dan sebagainya dibantu ni turut dikongsikan di platform media sosial MVM sendiri untuk ialah kan memberikan sedikit, orang kata inilah dia kisahnya, masih ada, masih wujud insan-insan yang hidup dalam kedaifan. Jadi bila kami turun ke lapangan, untuk turun ke rumah, buat assessment kemudiannya, dan kami akan setiap kali kami pergi tu, kami akan berkongsi aktiviti yang kami lakukan. Kini kami ke rumah keluarga-keluarga ni. So bila kita datang ke rumah dia, kita interview, kita lihat realiti dia, dan kita akan berkongsi di platform kami di media sosial. So dari situ masyarakat akan lihat sendiri, ataupun follower kami akan tahu mengenai rupanya ada orang yang susah sebegini. Macam Ustaz pula cerita tadi, memang kadang cerita-cerita tu yang kita tak pernah terlintas kat kepala. Ada orang macam ni. Macam tak logik je kan. Contoh kalau di KL nampak wow, semuanya gah kan. Hidup dalam kota yang bangunannya tinggi-tinggi belaka kan. Tapi ialah itu semua orang kata hanya luaran, tapi dalaman yang dihadapi sebenarnya memang kehidupan yang memeritkan lah. Maknanya kita pun kadang tak terfikir. Dan bagi personally, macam saya sendiri, kalau saya pergi turun ke lapangan, pergi buat assessment, pergi melawat, pergi santuni ni, kadang tu benda tu boleh dijadikan orang kata pedoman, atau boleh dijadikan orang kata iktibar. Jadi pengajaran juga untuk di sini. Maknanya kita berbalik, maknanya kita muhasabah diri, kita tengok kalau contoh macam ada itu saya rasa saya susah, tapi sebenarnya ada orang yang lagi susah daripada kita sebenarnya. Dia ajar kita untuk bersyukur. Betul, ya. So bagus sebenarnya kalau budak-budak muda join benda ni. So dia akan nampak, aku rasa macam aku susah, tapi punya ramai yang lagi lebih susah macam tu. So nak ajar anak-anak untuk jadi bersyukur, memang patut untuk join program-program macam ni. Macam mana nak join ni? So boleh register dekat kita punya website kita, www.mvm.org.my. Dia ada registration dekat situ. Okey, kalau kita nak berbalik kepada ibadah korban, mungkin boleh berikan sedikit penerangan yang lebih terperinci tentang misi MVM untuk ibadah korban tahun ini, juga apa bezanya dengan tahun-tahun yang lalu? Okey. Kalau perbezaan yang paling drastik yang berbeza daripada tahun lepas dengan tahun ni memang kami sebagai kaki tangan MVM dan juga petugas, memang kami tidak menghantar wakil dan petugas lah untuk turun ke lokasi yang telah ditetapkan. Contohnya di Sarawak, memang tak diturunkan. Satunya memang sebabnya contohnya kalau untuk luar negara lah, untuk luar negara memang satunya memang Persempadanan Negara memang tak dibuka lagi untuk kita keluar negara, walaupun orang kata untuk keluar ke negara tersebut untuk bertugas, walaupun tapi ialah kita pun tak tahu lagi situasi pandemik ni, kita tak nampak seteruk mana semua, dan kita pun tak tahu situasi. Walaupun situasi di Kemboja sebenarnya dia agak rendah, lebih rendah sebenarnya, tapi ialah nak orang kata nak mengelakkan daripada risiko, apa-apa risiko, dan kita percaya dengan rakan kerjasama yang kerjasama dengan kita lah, untuk yang mereka akan membantu untuk laksanakan ibadah ni. Jadi pendekatan ni sama saja. Maknanya yang paling penting adalah kita menyalurkan bantuan tersebut kepada orang yang memerlukan. Dia punya objektif tetap sama. Cuma cara melaksanakan, dan macam dulu mungkin kalau satu lembu tu boleh melapah orang ramai. Tapi sekarang ni nak melapah pun, contohnya macam di Selangor, melapah pun kena 20 orang. Lepas tu semua kena pakai glove. Tak boleh kalau dulu lapah atas jalan tu lapah. Sekarang lapah kena atas meja, kena proper lah. Yalah, untuk maslahat bersama. Kita nak pula nanti wujud kluster baru pula, kluster korban pula kan. Okey. Jadi bagaimana untuk orang ramai nak sama-sama turut serta untuk melaksanakan ibadah korban untuk tahun ini? Baik. Selain daripada pergi ke laman web dan sebagainya. So untuk lebih mudah, untuk orang ramai yang ingin membeli bahagian ataupun untuk sumbangan untuk apa nama tadi?
Korban semua. Korban. Untuk korban, Di sedangkan Malaysia, korban, Sudan, okey. Kemboja dari segi harganya berapa? Okey. Okey, saya terangkan mengenai harga. Untuk Kemboja, harga satu bahagian adalah sebanyak RM350. Okey, untuk Sudan pula adalah RM450 untuk satu bahagian. Okey. Dan juga untuk Malaysia, untuk satu bahagian adalah RM850. Okey. Untuk satu bahagian. Okey. Dan boleh saya cakap mengenai nombor telefon. Okey. Boleh. So nanti kalau orang ramai untuk lebih mudah untuk bertanya ataupun ingin mengambil bahagian, so boleh hubungi nombor telefon kami 012 235 6854. Okey, saya ulang balik 012 235 6854. Jadi kalau ingin bertanya ataupun ingin mengambil bahagian, boleh hubungi terus melalui WhatsApp di talian sini. Sebab tahun ni pun ibadah korban terhad, di Selangor sendiri pun tak dibenarkan untuk surau-surau dibuatkan. So hanya dibenarkan di masjid. Jadi mungkin ada yang di qaryah kawasan tersebut tahun ni tak dapat laksanakan korban, jadi boleh laksanakan korban bersama dengan kami di Muslim Volunteer Malaysia. Dan insya-Allah korban tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni lebih bermanfaat, kerana daging korban tuan-tuan dan puan-puan ni dimanfaatkan, dimakan oleh orang yang betul-betul memerlukan. Berbanding kita di Lembah Kelang ni biasanya alhamdulillah lah semua cukup makan daging, kita makan biasa daging, tapi kita bagi kepada orang yang lebih hargai, lebih appreciate ni, dia lebih bermanfaat. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun ada, kita dengar daripada kawan-kawan kita, masyarakat sekitar je kan, ada yang daging korban terpaksa buang kadang-kadang kan. Sampai dah 2-3 bulan dah lepas sejuk dah tak guna kan, akhirnya terpaksa buang. So rugi korban tu tak dimanfaatkan, tak digunakan. Orang yang korban tu dia dapat pahala lah, cumanya daging tu kita dah bazirkan. Sedangkan kalau kita korban di kawasan-kawasan yang mereka memerlukan, mereka mengharapkan korban di sana, dia lebih dimanfaatkan di sana. Apa lagi antara peri pentingnya kelebihan apabila kita melaksanakan ibadah korban dan juga melakukan sedekah korban ni? Sebab kita tak nampak mata kasar apa pulangannya untuk diri kita kan, Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berhendak kepada luhumuha, daging yang kita korban ni tadi, wala dima'uha ataupun darah daripada binatang korban ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak takwa daripada kita. Baik, dekat sini antara kelebihan korban ni tadi adalah dia menghapuskan dosa kita. Kita ni buat dosa setiap hari, pasti kita buat dosa, takkan terlepas lah. Sewarak mana kita pun akan terbuat dosa. Sebab kita ni anak Adam, memang selalu tercuai dalam buat dosa. Dari korban, setiap korban kita yang laksanakan ni, setiap bulu daripada binatang tersebut, maka dosa kita akan diampunkan mengikut bulu binatang tersebut. Dan tak ada orang lagi yang boleh kira lah bulu binatang-binatang tersebut kan, bulu kambing, bulu lembu dan sebagainya. Maka berapa banyak dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada binatang yang kita korban ni tadi. Dan saya nak ingatkan juga, korban ni tadi dia hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah bagi orang yang tibanya hari raya korban tu dia mampu sebenarnya untuk korban, dia ada duit. Bagi saya, kalau kita tak mampu korbankan yang mahal 800 lebih dan sebagainya, kita cari macam di Kemboja harga 300.5 dan sebagainya yang kita rasa mampu. InsyaAllah kita yakin, walaupun kita rasa sekarang ni duit mungkin ada tak berapa, ada lebih tapi takut kan, yakin kalau kita laksanakan korban, Allah Ta'ala akan ganti lebih baik, kerana yang tukang beri rezeki Allah Ta'ala. Dan kalau lagi banyak kita sumbang, lagi banyak Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Dan bagi ulama sebut bahawa hukum korban ni adalah sunat kifayah. Kita tak pernah dengar sunat kifayah ni apa kan, jarang dengar. Sunat kifayah ni adalah cukup untuk seorang ahli keluarga. Katakanlah seorang bapa yang dia ada tanggungan dia, isteri dan anak-anak, cukup kalau dia seorang buat korban satu bahagian, maka dia dah lepaskan anak-anak dia yang lain dan isteri dan tanggungan ni daripada taklifan tersebut. Jadinya kalau boleh satu keluarga pun buatlah satu korban, dan ikut kemampuan kita lah. Mampu 300.5, cari bahagian 300.5. Saya ada baca baru ni lembu korban di Jepun, lembu daging wagyu kan, mahal tu harga dia. Saya jumpa, so sebab sebaiknya memang kita kena korban yang terbaik ikut anak Nabi Adam tadi. Tapi kalau ikut harga ni macam boleh beli kereta Azia sebiji. So satu bahagian korban daging wagyu Miyazaki dari Jepun bersamaan dengan RM29,999 satu bahagian bukan seekor lembu. So kalau yang mampu buatlah macam tu, sebaiknya lah ikut keperluan kita, kalau terlebih-lebih duit. Tapi kalau yang tak mampu
daging wagyu ni dapat 300.5 yang keboja tu pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah kan. Okey. Dan mungkinlah akhir sekali apa harapan tim MVM sendiri untuk ibadah korban kali ini, khususnya untuk penderma rakyat Malaysia secara umumnya. Cik Imran. Secara umumnya apa yang boleh secara peribadi kita berharapkan tahun ni Walaupun kita dalam keadaan COVID ni, kekangan ni, tapi harapnya sambutannya sama seperti tahun-tahun lepas, tahun sebelum ni. InsyaAllah. So jangan kita disebabkan oleh PKPP dan sebagainya, kita ibadah korban kita tak laksanakan tahun ni. So kita cuba untuk laksanakan. Dan satu pesanan saya untuk tuan-tuan dan perempuan yang nak laksanakan ibadah korban ni, penting ni. Ada yang kontak kita tu alhamdulillah bagus. Dia main bank in dekat CDM machine. So dia tak bagi detail nama dan kita tak tahu nak korbankan atas nama siapa kan. So benda ni penting. Betul. Kalau ada tuan-tuan yang dah terbuat macam tu, sila hubungi kami balik di nombor 012 235 6854 012 235 6854. Dan kalau tuan-tuan perempuan nak dapatkan maklumat lanjut mengenai korban ni, tuan-tuan boleh layari Facebook Muslim Volunteer Malaysia ataupun di website kita www.mvm.org.my. Okey, apa lagi antara kesilapan mereka yang nak menyalurkan derma dan sebagainya? Korban. Baik, satu lagi adalah yang kita biasa terima adalah dia nak laksanakan ibadah korban untuk arwah. Okey. So, dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan untuk seorang tu korban untuk arwah, kecuali arwah tersebut memang dah ada bagi wasiat pesanan. Maksudnya kalau tak sempat tahun ni tolong buat korban atas nama dia. Itu dibenarkan. Ataupun yang boleh kita korban atas nama kita, tetapi kita niatkan pahala tersebut disedekahkan untuk arwah mak, ayah, atuk dan sebagainya. Itu dibolehkan. Maksudnya kita korban tak atas nama kita, tapi pahala kita niatkan sedekah untuk arwah. Ini dibolehkan. Tapi kebanyakan silap, kebanyakan dia kata dia letak nama arwah tu sendiri. Itu tak tepat untuk mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan. Mungkin boleh terus merujuk kepada MVM sendiri untuk sebelum mereka melakukan sebarang transaksi kan, untuk lebih penjelasan. Takut nanti tak kesampaian pula apa yang diinginkan. Betul. Okey, dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Hasbullah sendiri dan Encik Imran kerana bersama-sama kami, sama-sama kita buka hati kita, buka minda kita kan, untuk sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan di beberapa kawasan yang dinyatakan di awal tadi. Contohnya macam kalau di Malaysia ni untuk tahun ini di Sarawak, di Miri dan Bintulu. Ya. Kemudian kalau di luar negara di Sudan dan Kemboja untuk melaksanakan ibadah korban. Dan apa yang kita kena ingat juga, kita tak akan jatuh miskin bila kita bersedekah, memberi. Walaupun dalam keadaan yang kita rasa kita pun makan macam tak berapa nak cukup, tapi kalau kita buka hati kita, ikhlaskan diri kita, insya-Allah rezeki kita akan dilipat kali gandakan lagi. Insya-Allah. Terima kasih, kita jumpa lagi. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.